Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang Abang akan sampaikan dan cerita-cerita yang pernah Abang sampaikan. Moga-moga semua cerita ni menjadi iktibar untuk kita semua. Memang banyak pengajarannya. Jadi hari ni Abang tak nak melalut panjang dan Abang tak nak mengambil masa yang terlalu panjang untuk bab permulaan macam ni. Jadi Abang nak ceritakan 3 lagi cerita yang disampaikan oleh 3 orang yang berbeza. Cuma cerita yang terakhir dia ada sambungannya yang Abang akan sambung dalam cerita dalam video yang akan datang, nanti korang dengar. Cumanya Abang nak minta maaf bagi siapa-siapa yang tak berapa nak gemar sewaktu Abang review cerita KKN Desa Penari, sebabnya itulah pertama kali Abang buat review untuk filem. Sebenarnya bukanlah Abang bercerita semula apa yang ditonjolkan dalam filem, tapi sebenarnya Abang cerita beberapa versi Desa Penari, KKN Desa Penari yang pernah Abang baca pada 3 tahun yang lepas. Jadi insya-Allah lah Abang tak akan cerita review filem lagi. Ramai yang tak berapa nak berkenan. tak apa. Bukan, ialah setiap orang ada pandangannya masing-masing. Okey, itu je. Jadi jom kita teruskan dengan cerita yang pertama. Cerita yang pertama ni disampaikan oleh seorang budak perempuan namanya Alice. Kisah ni berlaku waktu dia umur 6 tahun. Tahun 2006 kalau tak silap, berlaku dekat Setiawan Perak. Abang tak pernah dapat cerita pada Setiawan. Inilah pertama kali. Cerita dia macam ni. Waktu Alice, watak yang abang gunakan kali ni Alice. Waktu Alice umur 6 tahun, dia banyak tinggal dengan atuk dengan nenek dia. Dan atuk dia bekerja dekat satu estate, menjadi mandor dekat estate tu. Jadi tak pula dijadikan pada abang sama ada estate kelapa sawit atau estate getah. Tapi atuk dia jadi ketua mandor kat situ. Jadi atuk nenek dia memang ada rumah dekat estate tu yang diberikan oleh syarikat perladangan tempat atuk dia bekerja. Jadi lebih banyak masa Alice habiskan duduk dengan atuk dengan neneknya berbanding duduk dengan mak ayah dia. Terutama pada hujung minggu. Memang Alice duduk dengan atuk dengan nenek dia, cucu kesayangan. Dan setiap kali dia tidur dengan atuk dengan nenek dia, diorang akan tidur bertiga sama-sama. Maklumlah cucu kesayangan. Alice akan tidur tengah-tengah, atuk belah kanan, nenek belah kiri. Peristiwa ni, dia tak tahu sebenarnya ujung pangkal kepada kisah ni. Cuma yang dia sampaikan kepada abang, apa yang dia nampak pada malam tu. Pada satu malam 2006, pada waktu tu dia umur 6 tahun. Dia cuba tidur. Waktu tu dia rasa dia gelisah sangat. Walaupun atuk dengan nenek dia dekat sebelah dia. Dia rasa gelisah malam tu. Dia cuba pejam-pejamkan mata tapi tak boleh. Ambil masa jugalah untuk dia lelap. Tapi akhirnya dia dapat juga lelap. Cumanya dia lelap hanya beberapa ketika. Tiba-tiba dia terjaga semula. Dia tak tahu kenapa dia terjaga pada waktu tu. Waktu tu dia rasa macam mungkin cuaca yang panas ataupun dia terfikirkan sesuatu. Tapi tanpa dia tahu sebenarnya malam itu dia akan berjumpa dengan satu fenomena yang tak dapat nak dijelaskan. Kisah dia macam ni. Waktu dia dah terjaga daripada tidur tu, selang tidur 2-3 minit tu, dia terjaga tiba-tiba. Dia nampak dekat luar rumah. Dekat luar rumah berhadapan dengan katil tempat dia dengan atuk nenek dia tidur. Daripada tingkap, nampak daripada jauh ada satu lembaga hitam yang seakan-akan asap yang berkepul-kepul. Dia tengok aja. Alice dia tak cakap, dia tengok. Waktu tu dekat kawasan tempat tinggal dia, iaitu rumah-rumah pekerja estate, di kawasan luar rumah memang dipasang lampu seakan-akan lampu spotlight. Dengan kata lain, kalau ada orang melintas dekat tepi rumah memang boleh nampak. Ditambah pula katil tempat mereka bertiga tidur menghadap betul tingkap. Dengan kata lain, kakinya dekat tingkap. Jadi bila Alice nampak asap berkepul-kepul daripada jauh dekat hujung padang, hujung pokok lah, hujung dia punya halaman rumah tu, dia tengok benda tu macam asap berkepul-kepul warna hitam. Dan memang boleh nampak jelas sebab cahaya lampu agak terang pada waktu tu. Jadi dia nampak benda tu makin kali makin mendekat, makin mendekat. Dan akhirnya benda tu betul-betul berdiri dekat depan tingkap dia. Alice cakap waktu tu dia rasa tak takut, cuma dia rasa
Benda tu macam jin dalam cerita Aladdin. Dia bayangkan benda tu serupa macam tu. Tak nampak mata, cuma dia nampak macam bentuk manusia berkepul-kepul warna hitam. Dia ingat memang itu jin. Ini mesti Aladdin ada ni. Dia agak-agak macam tu lah dia kata. Budak kan, umur 6 tahun. Dia pun tak terfikir benda tu adalah makhluk alam sebelah. Jadi dia tengoklah benda tu berdiri kat luar tingkap. Tak ada hujan, tak ada apa. Memang kat luar tak ada hujan. Memang cerah je. Cerah lah. Maksudnya cuacanya bagus. Dia tengok, benda tu tengok ke arah dia. Dia paling kanan. Dia paling kiri. Bila dia paling depan balik, masih lagi ada benda tu. Jadi dia fikir, apa dia nak buat? Apa dia nak buat? Oh, kejam mata. Dia pun kejamlah mata. Waktu dia kejam mata, dia kira 1, 2, 3. Dia kira sampai 10. Budak 6 tahun, baru tahu mengira. Dia kira lah 1, 2, 3 sampai 10. Dengan harapan, bila dia buka mata, benda tu dah hilang. Tapi benda tu tak hilang. Masih lagi ada depan tingkap. Duduk berdiri tegak aja. Lepas tu dia rasa macam dia nak tegur, tapi dia rasa takut. Dia yakin benda tu tak jahat, dan dia yakin benda tu baik macam cerita jin, cerita Aladdin. Jadi bila dia tengok benda tu tak hilang-hilang, dia kejutlah atuk dia. Dia bisik kat telinga atuk dia, "Tok, bangun. Ada orang kat luar tingkap." Jadi atuk dia pun bangunlah, buka mata. Atuk dia tak tanya lebih. Atuk dia terus tanya, Alice nak kencing ke? Sebab selalunya kalau si Alice kejut memang nak kencing je lah. Yelah, bahaya budak-budak kecil pergi bilik air kan. Kalau pergi bilik air tengah malam, tak ada, sama ada atuk atau nenek kenalah teman. Lepas tu bila atuk dia bangun, dia cakap, "Tak tok, bukan nak kencing. Tapi apa benda dekat tingkap tu?" Dia tunjuk. Waktu tu bila atuk dia paling ke arah tingkap, atuk dia punya mengucap panjang, "Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar." Disebabkan atuk dia tu terlalu kuat berzikir, Allah, 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 sampai nenek kat sebelah tu terbangun. Terbangun, terpisat-pisat mata dia. "Kenapa bang tiba-tiba menjerit-jerit tengah malam macam kena histeria?" "Tu, cuba awak tengok kat tingkap tu." Jadi bila nenek tengok kat tingkap, nenek pun sama-sama join. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahu akbar, Allahu akbar. Waktu tu Alice rasa macam pelik. Kenapa atuk dengan nenek dia takut sangat? Benda tu bukan buat apa pun, berdiri tegak aja dekat situ. Tak ada pun nampak taring, tak ada pun nampak mata. Nampak hitam aja macam tu. Jadi atuk dengan nenek dia bersahut-sahutan lah, Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau atuk nenek dia macam suara perempuan, Allahu akbar je. Tak adalah, abang cuba bayangkan situasi tu. Jadi bersahut-sahutan. Walaupun bersahut-sahutan, benda tu tetap tak hilang. Ada je kat tepi tingkap tu. Selawat dah, zikir dah, Allahu akbar dah, subhanallah semua dah. Tapi benda tu tak bergerak. Akhirnya atuk dengan nenek dia diam. Lepas tu nenek dia tanya, "Bang, apa benda yang ada kat tingkap tu?" Si atuk cakap, "Bagi abang cek. Abang keluar daripada bilik ni, abang tengok dekat tepi tingkap daripada luar, ada tak mungkin orang." Jadi atuk dia pun capailah lampu picit nak keluar. Waktu ni Alice berlari nak ikut. Lepas tu kena marah lah dengan atuk ni, "Buat apa nak ikut-ikut lah ni? Tahu tak malam, tengah malam ni je." Atuk Alice cakap, "Tu nak ikut lah. Merajuk lah." Dia ingat kat luar tu jin lah. Kat luar tu Aladdin punya kawan agaknya. Jadi bila dah macam tu, Alice pun dah bergesek-gesek kaki. Yelah, atuk dia pimpin tangan Alice. Tapi atuk dia letakkan Alice di belakang. Bukanlah di sisi sebelah, pimpin sebelah. Dia letakkan belakang. Dan dua cucu dengan atuk ni pun buka pintu keluar daripada rumah. Atuknya dia kata tak berapa takut sangat, sebabnya dekat luar ada spotlight yang besar gila. Jadi bila keluar daripada rumah, atuk dia pun tengok lekat tingkap yang sepatutnya ada benda tu. Tak ada pun. Atuk dia buka lampu picit, nyalakan ke situ, tak ada juga. Jadi atuk dia pun jerit kat nenek dia daripada dalam rumah, "Neneknya, ada lagi tak benda tu dekat depan tingkap?" "Ada atuknya, tegak lagi berdiri kat sini." Sudah, atuk dia cakap. Dekat luar tak ada pun nampak apa-apa, tapi dalam rumah still nampak apa-apa. Pelik. Jadi atuk dia pun ambil keputusan, bawa Alice masuk ke dalam rumah. Diorang pun kunci pintu, tidur pula. Kunci pintu, masuk balik semula ke bilik. Jadi si atuk dengan nenek ni tergamam, nak buat apa pun tak tahu. Benda tu masih lagi ada dekat depan tingkap, macam bentuk asap yang berkepul-kepul. Alice pun dia kata tengok atuk dengan nenek dia dah kesenyap, dah terdiam, tak tahu nak buat apa. Jadi
nenek pun peluklah si Alice. Dia cakap macam ni, Alice tidur je Alice, nenek ada kat sini, tak apa, nenek dengan atuk berjaga. Jadi sepanjang malam atuk dengan nenek dia mulalah mengaji dengan harapan benda tu hilang daripada tingkap. Tapi apa yang Alice ingat, selepas dia tidur dia tak, Alice ingat lah, apa yang terjadi pada Alice selepas dia tidur, dia tak ingat apa-apa dah. Dia tahu-tahu atuk dia dengan nenek dia kejut nak solat subuh. Itu je yang dia tahu. Tapi bila dia tengok dekat tingkap waktu solat subuh, benda tu dah tak ada. Lepas tu dia tanya dengan nenek dia, nenek mana benda tu pergi? Alah, benda tu datang singgah aja nak tengok kita tengah tidur. Jadi lepas dia habis singgah tu, dia pergilah dengan kawan-kawan dia cakap macam tu. Jadi esok paginya Alice pun menjalani lah aktiviti seperti biasa. Tiba-tiba datanglah seorang pakcik yang akan macam alim-alim jugalah. Rupanya yang datang tu adalah bomoh. Jadi bomoh tu datanglah dekat rumah tu sebab atuk dia jemput. Jadi bomoh tu buatlah macam aktiviti tengok-tengok sekeliling rumah. Lepas habis lebih kurang 10 minit, bomoh tu pun masuk dalam rumah semula dan bomoh tu beritahu. Dia kata benda yang datang malam tadi sebenarnya hantu Jepun. Tapi atuk dia cakap, kalau hantu Jepun kenapa bentuknya berkepul-kepul macam asap? Selalunya kalau hantu Jepun mestilah yang berkawat pakai baju askar Jepun macam tu kan. Bomoh tu cakap, entahlah, saya pun tak tahu. Tapi saya tahu yang datang tu sebenarnya hantu Jepun. Dia datang nak singgah, nak tumpang berteduh. Mungkin malam tadi cuacanya tak berapa mengizinkan di alam sana. Jadi dia tak kacau apa-apa. Betul kan dia tak kacau apa-apa? Dia tanya dengan atuk dengan nenek. Tak ada kacau apa-apa. Jadi Alhamdulillah. Tapi itulah peristiwa yang dialami oleh Alice waktu umur 6 tahun. Dia rasa waktu tu dia tak takut untuk tengok benda Allah tu. Cuma dia rasa pelik. Apa benda tu sebenarnya? Perasan tak dalam cerita yang pertama tadi abang menggonyol-gonyol hidung? Sebenarnya makan malam tadi abang belasah cencaluk habis setengah botol. Lepas tu mulalah gatal-gatal hidung. Ada resdung agaknya. Okey, cerita yang kedua ni disampaikan oleh seorang wanita juga namanya Wan. Berlaku tak tahu, dia tak beritahu ke abang tahun berapa. Tapi dia kata pada waktu tu dia mengandung anak sulung. Kandungan dia waktu tu cukup 4 bulan. 4 bulan beberapa hari, maksudnya lebih kurang 5 bulan lagi nak bersalin lah kan. Jadi dia kata waktu tu dia tinggal dekat Kuala Lumpur. Jadi suami dia pula tinggal dekat Temerloh. Diorang ni kiranya macam perhubungan jarak jauh lah, suami isteri jarak jauh, PJJ. Jadi setiap hujung minggu si Wan ni akan naik train. Dia akan bergerak daripada KL turun ke Tampin, kalau tak silap, ke Senawang kalau tak silap abang, dan daripada Senawang suami dia akan ambil dan terus bergerak ke Temerloh, Pahang. Sebenarnya setiap minggu itulah rutin dia orang sehujung-hujung minggu. Cumanya pada satu hari, dia tak beritahu tahun berapa, berlaku satu peristiwa yang pelik di antara jalan dekat Negeri Sembilan sampai ke Temerloh. Abang tak tahu jalannya mana, tapi dia beritahu yang macam tu. Dia kata dekat situlah dia kata berlaku 2 peristiwa dalam satu malam yang dia tak boleh lupa. Mungkin ini disebabkan oleh dia yang tengah mengandung. Kalau orang alam sebelah, abang pernah dengar orang yang mengandung ni darahnya darahnya manis. Dekat alam sebelah darahnya manis, baunya wangi. Jadi mungkinlah disebabkan kandungan ni yang tengah masak ranom tu di alam sebelah nampak macam cantik. Jadi mengundang makhluk-makhluk alam sebelah wangi-wangi tu, mengundang untuk dia memunculkan diri. Cerita dia macam ni. Waktu tu dia pun bergerak lah. Dia orang suami isteri ni bergerak daripada Negeri Sembilan nak ke Temerloh, Pahang. Dalam perjalanan tu lebih kurang pukul 11 malam, diorang akan melalui satu kawasan, kalau tak silap abang, dekat Jempol, Negeri Sembilan. Dekat kawasan tu memang abang-abang yang bawa lori, abang-abang yang bawa ke bas-bas memang tak akan berhenti dekat kawasan tu sebab memang ramai yang pernah terkena. Kawasan tu menyimpan banyak sangat kisah-kisah misteri di kalangan abang-abang bas dan juga abang-abang yang bawa lori. Jadi bila melalui kawasan tu memang menjadi rutin pada Wan, dia akan memalingkan badannya daripada tingkap. Dengan kata lain, kalau tingkap belah sini, dia akan pusingkan badan sikit menghadap suami dia. Sebab dekat kawasan tu memang banyak cerita seram. Jadi janganlah menggatal-gatal tengok cermin. Jadi bila dia sambil-sambil dia tengok suami dia tu, suami dia menyanyi-nyanyi, sambil pun dia orang berborak-borak, cerita-cerita masa depan. Tiba-tiba suami dia
tergerak atau dia buat macam tu je. Satu je perkataan. Bila suami dah cakap yang si isteri ni pun mulalah rasa macam juga. Dia pun palingkan kepalanya, palingkan mukanya ke depan. Bila dia palingkan muka dia ke depan, dia nampak dekat satu selekoh ada seorang perempuan berdiri berbaju merah. Dia tak tahu sama ada perempuan tu Cina, Melayu atau India, tapi dia kata perempuan tu berbaju merah. Bila dia nampak aja perempuan tu, terus dia palingkan badan dia ke suami dia balik sambil dia terus berzikir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, macam tu. Untuk mengelakkan benda tu mengikut dia lah lebih kurang, untuk menenangkan hati. Dan diorang pun teruskan perjalanan. Tapi waktu tu kata Wan, kereta dia mula rasa macam lambat. Sebabnya bila kereta dia betul-betul melintasi perempuan baju merah tu, daripada awal-awal dia nampak sampai ke nak melintas tu, jangka masa tu memang betul-betul panjang. Waktu dia melintas tu rasanya lebih kurang setengah jam lah baru kereta tu melintas kat budak perempuan tu. Dan bila kereta tu melintas dekat depan budak perempuan tu, kat sebelah budak perempuan tu, Wan perasan ada benda yang mengikut kereta diorang. Jadi Wan pun palingkan badan dia nak tengok tingkap sebelah. Waktu tu suami dia sempat menjerit, jangan pandang. Tapi waktu suami dia cakap jangan pandang, time tu lah Wan tengok tingkap sebelah. Rupanya kakak baju merah tadi ikut sambil terbang. Tak nampak kepala, tak nampak kaki, cuma nampak perut dia. Perut dengan dia punya sedikit kaki. Nampak macam benda tu terapung. Ikut kereta. Gila. Wan kata waktu tu nak terkancing. Dia kata dia yakin itu semua punca daripada baby yang dia bawa. Wangi agaknya. Waktu tu dia kata zikir dia memang tak berhenti. Tak putus zikir dia. Terus dia berzikir. Dia berzikir, suami dia berzikir. Sempat juga suami cari MP3 ruqyah daripada, tak jumpa pula MP3 ruqyah daripada kereta tu. Teruskan juga perjalanan. Dia kata kereta dia waktu tu betul-betul berat. Sampaikan suami dia azan. 7 kali suami dia azan. Akhirnya benda tu hilang macam tu aja. Bila dah hilang, waktu tu bila suami dia beritahu dekat Wan, sayang dah hilang lah benda tu. Dan bila Wan angkat muka, tergelak-gelak suami dia, meleleh-leleh hidung air mata. Dia kata ketakutan sangat isteri aku ni, kesian. Tapi Wan cakap waktu tu memang dia betul-betul takut. Dia tak boleh kontrol. Dia cuma ingat satu, dia takut anak dia kena ambil. Itu je, ibu kan dia punya sayang pada kandungan itu. Jadi diorang pun dah ketakutan malam tu. Teruskan perjalanan. Wan ingat pada malam tu itu je lah kejadian yang pelik yang berlaku. Tapi rupanya ada lagi satu kejadian pelik. Diorang ni dalam perjalanan daripada Negeri Sembilan ke Temerloh. Temerloh adalah rumah bapa dan ibu mertua kepada Wan. Dengan kata lain, mak ayah kepada suami dia. Jadi dalam perjalanan pertama tadi dia jumpa dengan kakak baju merah. Lepas tu teruskan perjalanan. Lebih kuranglah 1 jam ke 2 jam lepas tu, pukul 2 macam tu, akhirnya sampailah dekat Felda, rumah emak ayah mertua kepada Wan. Tapi bila nak masuk sempang Felda tu, ada satu lagi perkara yang pelik. Iaitu di bawah signboard yang menunjukkan kampung di sini, Feldanya di sini, ada anak panah tu kan. Di bawah signboard tu, dekat bawah tu ada seorang perempuan tengah mengendong baby. Dah kalau memang mengendong baby pukul 2 pagi, tu bukan manusia. Memang bukan manusia. Jadi bila nak masuk ke selekoh tu, memang betul-betul kereta tu lalu sebelah yang mengendong baby tu. Wan pada waktu tu memang dia dah tak boleh kontrol. Dia kata dia terus peluk suami dia sepanjang perjalanan sampailah dekat depan rumah. Waktu tu suami dia pun tak marah. Dia tahu yang Wan nampak tu adalah makhluk alam
dalam sebelah. Mungkin disebabkan kandungan dia yang wangi. Jadi bila sampai dekat rumah, dia ceritakanlah dua peristiwa ni pada mak ayah mertua dia, mengucap panjang orang tua tu. Dan dia orang cakap lain kali jangan balik terlalu malam lalu kawasan ni. Kalau siapa-siapa yang tahu tentang kawasan ni, bolehlah cerita-cerita ke abang dekat dalam bawah ruangan-ruangan komen. Kurang-kurang boleh berkongsi sesuatu, dapat iktibar. Jadi abang belum pernah lagi ada peristiwa nampak perempuan baju merah, dan abang tidak berharap untuk nampak dia orang. Cumanya abang nasihatkan kalau bawa isteri yang tengah mengandung, elakkan lalu kawasan-kawasan yang misteri pada waktu malam. Takut-takut perkara buruk berlaku. Abang ada beritahu di awal cerita, iaitu cerita yang ketiga ni ada sambungan. Sebenarnya adalah pengalaman seorang budak perempuan sewaktu dia bekerja dekat kilang, kalau tak silap abang dekat Kedah, pada tahun 2013 sehingga 2014. Dan dia sampaikan dua cerita pada abang, moga-moga jadi iktibar untuk kita semua, jadi kenangan. Jadi abang letakkan nama dia, nama sebenarnya adalah Nur, tapi abang tukar kepada nama Iftitah. Nama pendeknya Ifti. Ifti cerita dekat abang, perkara ni berlaku, ini kisah pertama, nanti sambungannya pada video yang akan datang, kisah kedua. Ifti ceritakan ke abang, kisah ni berlaku pada tahun 2013. Waktu tu dia kerja dekat satu kilang dekat Kedah. Dan kilang tu ada dua shift siang dengan shift malam, dia kata. Dan kilang tu buat kad kredit untuk dihantar ke luar negara. Kalau tak silap abang, macam tu lah ceritanya. Jadi dekat dalam kilang tu, tugas mereka adalah meletakkan chip-chip elektronik pada kertas-kertas keras yang akan digunakan sebagai kad kredit. Jadi dia kata waktu tu dia bekerja dalam shift malam. Dan waktu shift malam dia ada break, rehat di tengah-tengah waktu. Dia bekerja start daripada pukul 8 malam sehinggalah pukul 8 pagi. Dan dia orang punya rehat adalah pukul 1 pagi. Waktu tu lah nak makan, waktu tu lah nak kencing, nak berak lah, nak kencing, nak makan, nak solat, nak betul-betulkan tudung, letak-letak lipstick, pakai-pakai pemerah pipi. Abang tak tahu, blusher kan nama dia? Pemerah pipi. Abang keliru kalau make-up ni. Okey. Jadi pemerah pipi waktu tu lah dia kata dalam durasi daripada pukul 12 sampailah pukul 1. Jadi bila sampai waktu rehat, dia orang pun ramai-ramai lah. Ifti dengan kawan-kawan dia ramai-ramai pergi ke tandas. Waktu tu lah nak betulkan tudung, nak letak lipstick, nak pakai pemerah pipi katanya. Jadi waktu dekat dalam tandas tu ada yang buang air, ada yang tak buang air sambil borak-borak. Tengah-tengah dia orang borak-borak sambil buang-buang air itu, tiba-tiba salah seorang daripada yang ikut ke tandas menjengah keluar tingkap, iaitu tingkap yang ada di bilik air itu. Waktu dia menjengah keluar tingkap, dan tingkap tu pula menghadap kawasan tempat letak kereta yang masih lagi dalam kawasan kilang. Dia pergi tegur, "Ui korang, aku nampak ada benda pelik lah dekat atas bumbung kereta tu. Macam benda berjoget-joget." Atau dia gelakkan. Dia gelakkan. Lepas tu yang kawan-kawan lain pun pergilah kat tepi tingkap. Mana weh? Tak ada nampak pun. Hanya budak perempuan ni je yang nampak. Sampaikan kawan-kawan dia cakap, "Engkau seorang je yang nampak. Kita orang tak nampak pun benda dalam berjoget-joget atas kereta gelap ni." "Iya tu, ada kau tengok tu. Kau main rancak lagi dia berjoget-joget. Rancak-rancaknya." Tapi masalahnya, dia seorang dia nampak. Kita nak letakkan nama dia sebagai Nora. Nora seorang je nampak. Ifti cerita. Yang lain-lain semua tak nampak. Sampaikan kata sengaja Nora tu buat cerita nak menarik perhatian, nak popular lah tu dia kata. Sebab memang kilang tu terkenal dengan kisah-kisah seram. Jadi si Nora cakap bersungguh-sungguh, dia kata ada benda tu atas kereta tu berjoget-joget. Jadi lepas bila dah semua orang tengok tak ada, dia pun cakap, "Jomlah kita keluar daripada sini, nak makan pun malas, jomlah balik dekat line balik, dekat dalam production line balik." Jadi dia pun berjalan ramai-ramai. Tapi bila masuk dekat dalam kawasan production, ada satu benda yang pelik, iaitu si Nora tadi daripada orangnya ceria. Dia Nora tu muda lagi, antara yang paling muda dalam kelompok tu. Dia daripada seorang yang ceria, yang tergelak-gelak, jadi senyap. Masam je muka dia. Waktu tu Ifti memang perasan kenapa pula si Nora ni pelik sangat. Sebab dia orang duduk dekat line production tu dekat-dekat, sebelah menyebelah. Berdepan, bukan sebelah menyebelah, berdepan.
Jadi Ifti perasan Nora ni makin lama waktu dia orang sambung buat kerja tu, habis rehat tu, makin pelik, makin senyap, dan benda yang paling ketara ialah tangan dia makin laju. Sebab waktu dekat dalam line, dia orang kena letakkan chip dekat atas kertas. Jadi dekat atas kertas keras yang nak jadikan kad kredit tu kan. Jadi waktu nak letakkan tu, mestilah letakkan perlahan-lahan. Tapi tak. Si Nora ni letak zoom, laju gila. Tapi tepat pula tu. Waktu tu Ifti kata kagum juga. Dia kata, gila ah. Kenapa Nora jadi macam super power pula ni? Jadi dia diam je lah. Dia diam je. Pada waktu tu pula, nak jadi cerita, si Nora ni duduk dekat kerusi orang lain. Dia tak duduk kat kerusi dia. Jadi bila tuan punya kerusi datang, dia cakap dah, Kak Nora, nak kerusi tu. Kak Nora duduk kerusi saya. Nora bangun, dia terus terajang kerusi tu sampai kerusi tu terpelanting. Waktu tu semua orang yang kat dalam line production pelik. Kenapa pula Nora perangai macam ni? Sebelum-sebelum ni tak ada. Okey. Lepas tu Nora tu terus berdiri. Dia terus pergi dekat kawasan kotak untuk keluarkan chip-chip yang baru. Elektronik chip yang baru. Dia pegang pisau. Waktu dia pegang pisau tu agak pelik dan lama. Sampaikan kawan-kawan yang ada kat line tu jadi ngeri. Jangan dia tikam kita malam ni, almarhum kita ramai-ramai. Tapi asyik baiklah Nora gunakan pisau tu, terus dia buka kotak. Serap macam tu. Lepas dia buka kotak, dia baling pisau tu. Kotak pun terbuka, dia ambil chip-chip yang ada, dia bawa ke tempat dia letak, dia hempas-hempaskan. Waktu tu tindakan Nora boleh menyebabkan chip-chip elektronik tu rosak. Jadi si Ifti ni berpakat-pakat dengan kawan yang lain. Apa kata kita panggil supervisor? Supervisor pada waktu tu pula adalah seorang lelaki lah pada waktu tu. Jadi diorang pun berpakat-pakat. Dia berpakat secara senyap-senyap untuk mengelakkan daripada si Nora ni sedar yang diorang ni semua berpakat untuk panggil supervisor. Jadi lepas 2-3 minit supervisor pun datang betul-betul dekat sebelah Ifti. Lepas tu Ifti bagi isyarat-isyarat mata macam dia suruh supervisor tu tengok si Nora tu yang ada berdepan dengan dia. Tapi si supervisor ni agak slow sikit tengah malam kan pada waktu tu. Dia cuma cakap good. Lepas tu buatlah si Ifti ni gitu-gitu matanya. Dia boleh good. Stres jadi Ifti ni. Aku nak suruh tengok Nora tu. Sebab Nora tu punya kerja laju gila tangan. Untuk masukkan chip tu laju gila. Ikutkan memang berterabur chip. Tapi tak cantik je dia masukkan. Tapi supervisor tak faham-faham. Dan lepas supervisor pun pergi. Lepas tu Ifti macam, stres lah. Tapi benda tu tak berhenti dekat situ. Selang beberapa minit, tombang si Nora. Terus macam kena sawan. Bila Nora tombang macam kena sawan, dia mula rasa macam meracau. Dah production pun terpaksa stop sekejap. Dia orang pun dukunglah si Nora ni ke tepi. Cuba bacakan ayat-ayat ruqyah semua, tapi baca 4 kul ke subhanallah ke sembuh-sembuh kat muka tak jalan. Jadi dia orang pun buat keputusan nak bawa si Nora ni keluar daripada kilang ni. Mungkin keadaan dalam kilang ni tidak membantu untuk dia pulih seperti sedia kala. Jadi dia kata pada waktu tu ada satu masalah yang agak besar, iaitu bila nak keluar daripada line production, daripada kilang tu, dia orang kena melalui satu bilik bilik vacuum, dan bilik tu boleh masuk 4 orang. Dan bila masuk bilik tu semata-mata hanya untuk membuang kuman-kuman lah, dia kata. Jadi boleh masuk 4 orang. Takkan nak bawa si Nora ni badan dia agak bersemangat jugalah. Nak bawa si Nora keluar ni bukan senang, dia kata. Dan bilik tu pula boleh masuk 4 orang. Siapa yang tukang angkat? Jadi dia kata tak tahulah, memang Allah Subhanahu Wa Taala nak tolong. Boleh masuk dekat dalam bilik vacuum tu, patutnya 4 orang je muat, boleh muat 8 orang. Bersompit-sompit semata-mata nak angkat si Nora ni. Akhirnya Akhirnya Nora pun dapatlah dibawa keluar dan diletakkan dekat satu lapangan, dan adulah diorang panggil ustaz pun bagilah ruqyah. Akhirnya Nora sedar. Waktu tu Nora sepanjang tu dia menangis tergelak.
Sampailah ustaz tu habis ruqyah, barulah Nora tu sedar ni sebenarnya apa yang berlaku. Baru dia teringat, tadi kau ada tegur kan, ada benda kan dekat dalam tandas tadi kau tegur dekat bumbung kereta ada benda berjoget-joget. Dia kata, lepas tu kau ingat apa-apa lagi tak? Tak, aku terus lupa. Aku rasa macam aku tengah tidur. Itulah peristiwa yang pelik yang berlaku pada tahun 2013 yang diceritakan oleh Ifti sebagai Minah Kilang. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Abang harap cerita kali ini memberi iktibar untuk kita semua. Terima kasih juga kepada semua yang dah menyumbangkan cerita. Pengalaman korang semua, kalian semua memang sangat-sangat luar biasa. Setiap kali abang dapat cerita, abang akan rasa macam, janganlah jadi dekat abang. Itu je yang abang doa. Terima kasih dah menonton video abang sekali lagi. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.